Ini adalah contoh untuk extended power rule. Alright, macam mana kita nak gunakan extended power rule. Sebelum ini kita dah tengok satu yang dikenali sebagai power rule. Alright. Kemudian kita ada chain rule. Dan yang ketiga yang ini, okey. Yang ketiga yang sekarang ini kita akan tengok extended power rule. Right. Now, extended power rule yang ini, okey, kalau kita selesaikan, is supposed to be jawapan dia sama dengan chain rule. Right? Jawapan dia sama dengan chain rule. Just that chain rule dia menggunakan teknik yang berbeza, extended power rule menggunakan another teknik. Okey, contoh. Dikatakan diberikan y equal to x square. Kalau kita, ini sebagai contoh Now, kalau kita nak selesaikan y equal to x square menggunakan extended power rule, bila kita rujuk kepada rumus menyatakan bahawa untuk extended power rule jika sekiranya kita ada y equal to au power of n, contoh soalan dia, right, kalau kita selesaikan dengan menggunakan extended power rule, dy over dx kita akan jadi n multiply by a, right, multiplykan dengan a, right. N adalah power untuk u, substitution yang kita buat, didarabkan dengan a adalah constant, right, u, n tolakkan dengan 1, power ditolak dengan 1, multiply by, yang ini adalah tambahan dia untuk extended power rule, multiply by du over dx, right, this is u, du over dx, right. Itu adalah rumus untuk extended power rule. Alright, so kalau kita merujuk pada soalan yang ini, bagaimana cara kita nak selesaikan dengan menggunakan extended power rule? Definitely kalau kita tengok, kita kena lakukan substitution di sini. So case yang ini sekarang, kalau kita tengok bentuk persamaan dia adalah persamaannya. Kalau kita tengok bentuk persamaan di dalam case yang ini, untuk selesaikan menggunakan extended power rule, right, this is a u power of n. Kita sekarang obviously power dia adalah 2. Substitution u yang kita buat adalah ke atas x, dan a, constant a kita sekarang adalah 1, right. So bila kita selesaikan, right, pertama kali yang perlu you buat, you boleh buat direct, right. Sama ada you letak dekat sini, okey, saya declare u equal to berapa. Dalam case ini adalah x. Contoh yang ini sekarang kita andaikan kita buat directly gunakan yang ini, okey, dy over dx n a, u n tolak 1 darabkan dengan du over dx, contoh. Right. So sekarang kita tahu declaration kita x ini nanti pada persamaan yang asalnya y equal to x square. X ini nanti kita akan jadikan dia sebagai u. Kita akan substitutekan dia sebagai u. So x bersamaan nilai dengan u. Okey, kita katakan kita selesaikan terus dengan menggunakan rumus ni secara terus. Right. So dy over dx is supposed to be n a u n tolakkan dengan 1 multiply by du over dx. Alright, so kita tengok satu-satu. Apakah nilai n kita? Nilai n kita adalah 2. Alright. Berapakah nilai a kita? Nilai a kita adalah 1. Apakah substitution u yang telah kita lakukan? Substitution u dilakukan ke atas x. So this is u. N kita apa? N kita adalah 2. Tolakkan dengan 1. Multiply by du over dx. Di u kita sekarang adalah x, right, over dx. So begitu saja. Semua nilai yang ini n, a, u semuanya ada di dalam persamaan yang asal. Right? N kita adalah 2, constant a kita adalah 1. U kita sekarang substitution, hasil daripada substitution ke atas x, right? X kita substitute sebagai u. Semuanya ada di dalam soalan. You just pick dan letak sahaja. Ambil, letak, right? U kita sekarang adalah
X, alright. Nah, X kita sekarang adalah U, alright. Letak saya U. N kita sekarang adalah 2, letak saya 2, tolakkan dengan 1. Multiply by du over dx. U kita sekarang apa dia? Sama dengan U yang ini. So U kita sekarang adalah X. Letak saja X. So kita selesaikan. Okey, kita akan dapat 2U kuasa 1. Alright, differentiate X. Alright, d over dx. Jadi X berkenaan. Right. So X ini adalah X power of 1. 1 darab 1, constant A dia 1 is 1. X, 1 tolak 1 adalah kosong. 1 darab X is X, kuasa kosong. Sentiasa ingat X kuasa kosong adalah bersamaan dengan 1. So multiply by 1. So apa yang you all akan dapat dekat sini adalah okay, 2U. Substitutekan semula U ini kepada X. So you akan dapat U sekarang adalah nilai bersamaan dengan X. So 2X. So therefore dy over dx sepatutnya adalah 2X. Right? Y equal to X square ni biasanya kita tak akan selesaikan dengan menggunakan extended power rule dia, sebab ianya terlalu mudah. Kalau you tengok, you ingat balik yang asas yang that day, kita tengok kat sini kalau dia ada X, yang ini persamaan ini just directly kita akan gunakan AX power of N. Alright, X is X lah. N dia adalah 2. Constant A dekat sini adalah 1. Alright, so kita buat direct sajalah yang ini. So yang mana dy over dx bila kita differentiate dy over dx dia is supposed to be N darabkan dengan A, X, N, just tolakkan saja dengan 1. Berbeza dengan kalau kita define, this is a power rule. Berbeza kalau kita define dia sebagai extended power rule. Right? Kalau kita define dia sebagai extended power rule, bentuk persamaan yang ini bagi y equal to x square ini, dia akan jadi y equal to AU power of N. U yang ini membezakan. Yang mana U nanti, you kena substitutekan x itu sebagai U. Tapi kalau dalam power rule, kalau persamaan mudah macam ini, just x sahaja. Alright? So kita biasanya gunakan power rule. Kalau you ingat balik, kalau yang power rule, ini adalah bentuk penyelesaian yang sepatutnya you buat. So dia sangat mudah. So dy over dx is supposed to be, alright, 2 n multiply by a. N multiply by a. So a is constant kita sekarang ada 1. So 2 darabkan dengan 1 x, 2 tolakkan dengan 1. So you akan dapat 2x, 2x power of 1. Alright. Kalau persamaan mudah, just gunakan saja power rule. Alright. Kalau persamaan sukar, gunakan extended power rule. Contoh seterusnya akan menunjukkan bagaimana extended power rule digunakan untuk persamaan yang lebih sukar. Okey, ini adalah contoh seterusnya untuk extended power rule. Alright, 3x tolak 1 power of 5. So persamaan ini kita consider ianya sebagai sukar kerana 3x tolak 1 ini kita kuasakan sebanyak 5 kali. So kita boleh buat, alright, tapi kalau boleh janganlah. Okay, that's why extended power rule itu diwujudkan. Yang ini bermaksud persamaan yang ini sekarang adalah 3x tolak 1 darabkan dengan 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 3x tolak 1. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kali yang you kena darabkan 3x tolak 1. So macam mana cara kita nak buat ianya mudah? Kalau yang ini ianya susah. Alright, you kena selesaikan terlebih dahulu. 3x tolak 1 darabkan dengan 3x tolak 1. Jawapan dia darabkan dengan 3x tolak 1. Jawapan 3 ini darabkan lagi dengan 3x tolak 1. Jawapan untuk 4 ini darabkan lagi dengan 3x tolak 1. So proses dia panjang. So that's why wujudnya
penyelesaian dengan menggunakan extended power rule. Okey, tengok bentuk persamaan dia. Right, kalau extended power rule, bentuk persamaan dia adalah y equal to AU power of n. Dia sama dengan chain rule. So untuk persamaannya ini, kalau kita tengok y equal to AU power of n. Perkara pertama yang you all kena tengok adalah power of n. Right, which one power dia? Untuk persamaan y equal to 3s tolak 1 power 5, persamaan n dia adalah 5. Okay, obvious. Which one is u? U sentiasa rujuk pada apa jua equation yang duduk di dalam bracket. Right, persamaan yang duduk dalam bracket sekarang adalah 3x tolak 1. So 3x tolak 1 inilah nanti you akan jadikan sebagai u. Dan apakah constant a? A ini adalah constant. Constant bermaksud satu nilai tetap. A kita sekarang adalah, dalam kes ini, nilai A kita adalah 1. So biasanya kita tak tulis lah kalau dia 1. Alright, semuanya telah kita kenal pasti. So declaration kita sebenarnya adalah u yang kita nak tukar sekarang adalah 3x tolak 1. 3x tolak 1 nanti kita akan substitute dia sebagai u. Alright, n power dia adalah 5, constant a dia adalah 1, biasanya dia tak tulis. Alright, so kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus extended power rule yang menyatakan bahawa dy over dx is supposed to be n multiply by a, u n tolakkan dengan 1 multiply by du over dx. Ini adalah rumus. Rumus diberikan. Okey, so you guna pakai saja. Kalau you tengok dalam persamaannya ini, jawapan dia ni, this is jawapan untuk extended power rule. Jawapannya ini semua nilai n, a, u, n, u semuanya ada di dalam soalan. Apa dia n? N kita adalah 5. Apa dia a? Constant a adalah 1. Apa dia u? U telah kita kenal pasti yang duduk dalam bracket equation, duduk dalam bracket ini, dia adalah 3x tolak 1. Apa dia n? N adalah power. Apa dia u? Adalah 3x tolak 1. Yang kita telah kenal pasti daripada soalan. So apa you perlu buat? Semudah saja. Alright, daripada rumus yang ini, ambil balik nilai-nilai yang ini diberikan dalam soalan ini, letak dalam rumus. Itu sahaja. Right. Apa dia n? N adalah 5. Apa dia a? A adalah 1. U is u lah. Apa dia n? N adalah 5 tolak 1 multiply by. Apa dia u? U adalah 3x tolak 1 over 3x. Right. Yang ini, part yang ini is very straightforward. 5 darab 1, 5 lah. U is u lah. 5 tolak 1, 4 multiply by. Yang you nak selesaikan sebenarnya adalah yang ini sahaja. Right? Itu saja yang you nak selesaikan. Yang ini mudah saja, you darabkan sajalah. You darab, you tolak, itu saja. N darab A, N tolak 1, itu saja. So untuk case yang ini, differentiate 3x tolak 1 terhadap x, kalau kita pecahkan, kalau kita differentiate satu-satu, dia akan jadi begini. Right, tolakkan dengan d over dx 1. Right. So yang ini adalah power rule. Alright. So apa you buat? 3x ini dalam kuasa 1. So power rule menyatakan n multiply by a, n tolakkan dengan 1. 1 darab 3 equal to 3. 1 tolak 1 equal to 0. Tolak. Differentiate 1 terhadap x. Dalam 1 ni ada tak x? Tak ada. Automatic dia akan jadi kosong. Kita tak boleh nak differentiate sesuatu yang tak wujud. Dalam case ini tidak ada x di sini. So kita tak boleh nak kita tak boleh nak differentiate. Kita tak boleh nak bezakan terhadap x sebab di sini tak ada x. So dia akan jadi kosong. So sentiasa ingat bahawa x power of 0 is equal to 1. Apa jua nombor, kalau kita gantikan ke dalam x, you kuasakan saja dengan kosong, nilai dia adalah 1. So you akan dapat 3 darab 1 is equal to 3. Okay. Right. Settle. So ambil nilai yang you dapat pada differentiation 3x tolak 1 terhadap x ini, iaitu nilai dia adalah 3. Masukkan saja dalam persamaan.
So 3 darab 5 is 15 U kuasa 4. Yang ini belum selesai because kita tak selesai sebab kita belum lagi gantikan nilai U. Soalan asal dia dalam X. Baik, so saya tunjukkan dekat sini. Soalan asal yang ini sekarang adalah Y ini sekarang dalam function of X. Yang telah you substitute, alright, yang ini sekarang Y ini dalam function of U. So ini setia dalam function, yang ini setia dalam function of U. Soalan asal adalah function of X. So you kena tukar balik daripada function of U, tukar balik kepada function of X. Tak ada benda pun, right? So this is equal to U kita tadi apa dia? U kita adalah 3X tolakkan dengan 1 kuasa 4. Therefore dy over dx is supposed to be 15 3x tolak 1 power of 4. Yang ini juga merupakan bentuk persamaan bagi extended power rule. Right? Tambah satu lagi, 7. Right? Ini juga bentuk yang sama seperti ini adalah equation pattern yang sama untuk penyelesaian dengan menggunakan extended power rule. Okey, kita tengok bagaimana kita lakukan kita analyze equation pattern untuk 7 5x campur 5 power of 3. Alright. Kita tahu kalau kita gunakan extended power rule, kita bentuk sama equation pattern dia is supposed to be a u power of n. Sebagaimana yang saya selalu ulang, kita cari dulu n dia. N dia sekarang adalah power dia sekarang adalah 3. Settle 1. Right, cari pula u. Bermula daripada right hand side pergi ke left hand side. Right, u kita sekarang apa dia? U sentiasa kalau kita gunakan extended power rule, sentiasa u ini adalah equation yang duduk hanya di dalam bracket ini sahaja. So u kita sekarang adalah, kita define terus, u kita sekarang adalah 5x campurkan dengan 5. Alright, so saya tunjukkan cara yang berbeza untuk buat a ini, alright, supaya you tak confused. Okay, a kita sekarang apa dia? A kita sekarang nilai constant kita adalah 7. Alright, 7 just satu nombor bulat ke nombor puluhan ataupun nombor pecahan. Alright, so itu adalah constant. A is constant. Sentiasa ingat ini adalah satu nilai tetap. Kalau pada 7 ini, contoh y is equal to 7x. Alright, 1 of n. Jika ada x saja, ini bukanlah, this is not, bukan constant. Right? Ini tidak, ini kita bukan kira sebagai constant sebab x is variable. So kita tak panggil dia sebagai constant. Yang constant adalah nombor saja. Sama ada nombor bulat, nombor pecahan ataupun nombor perpuluhan. Alright. So ini adalah cara yang kedua yang you all boleh buat kalau you all gunakan extended power rule, di mana selepas sahaja you all define which one is u, yang mana dalam kes ini u adalah apa jua equation duduk dalam bracket, right, 5x campur 5, you differentiatekan terus u yang ini. Okay, so maksud dia differentiatekan u ini terhadap variable apa yang ada? Variable x. Right, so x is x power of 1 lah. Saya buat direct, straightforward. Okay, 1 darab 5 guna power rule. 1 darab 5, 5 1 tolak 1, kosong. Campur. Differentiate 5 terhadap x. Ada tak x? Tak ada. So yang ini akan jadi kosong. Kita tahu bahawa x power of 0 is equal to 1. Apa jua nilai x, kalau kita masukkan, kita kuasakan dengan kosong, dia akan jadi 1. So you all kena ingat yang ini. Wajib ingat yang ini. Right. So 5 darab 1 is 5. Dah settle bab du over dx. Tengok persamaan asal penyelesaian bagi extended power rule. Right?
dy over dx, ini bagi extended power rule, is n darabkan dengan a, constant a, u n tolakkan dengan 1, multiply by du over dx, right? Du over dx. Now, semua nilai yang ini, n, a, n, u, semuanya ada di dalam soalan yang diberikan. Okay. Apa dia n? N adalah 3. Power, kuasa dia adalah 3. Apakah constant a? Constant a dalam soalan adalah 7. U is u lah. N dia apa tadi? N dia adalah 3. Tolakkan dengan 1, multiply by apa dia du over dx yang telah kita dapat? Define u, differentiate u terhadap x, kita dapat 5. So selesaikan saja. 7 darab 3 darab 5. Alright. So berapa yang akan kita dapat? Tekan calculator. 7 darab 3 darab 5, kita akan dapat 105. U power of 2. Okay. So kita akan dapat dekat sini adalah 105. U ini you kena tukar balik, right? U yang ini kena tukar balik sebab yang ini dia merujuk kepada this one, y equal to dalam function of u. Soalan asal dia adalah dalam function of x, right? Variable x ini variable u. So tukar semula ke dalam function of x. Tukar balik u lah, tak ada benda pun. Apakah nilai u? U adalah 5x campur dengan 5 yang kita telah define pada awal definition kita terhadap a, u dan juga n. So power dia berapa sekarang? It's power of 2. Therefore dy over dx adalah 105 5x campur 5 power of 2. Okey, ini adalah contoh lain untuk extended power rule. Kalau tengok persamaan ini mungkin you opening because kita ada 10x tolak 1 kuasa 2 over 10. So apa you perlu buat sekarang? Okay, kalau you nak mudah, you akan pecahkan satu bahagian variable, satu lagi bahagian constant. Okey, cara dia. Okey. Cara dia tengok which one is variable. Kalau kita tengok di sini bahagian yang ada variable sebab kita ada numerator dan denominator. Right, bahagian numerator ada 10x tolakkan dengan 1 kuasa 2. Denominator kita ada 10. Alright. So perhatikan kita bagikan pada dua bahagian, satu numerator, satu denominator. Okey. Fine. Kita tengok numerator terlebih dahulu. Numerator kita adalah 10x tolak 1 kuasa 2 over 1 lah. Alright, ini adalah numerator. Denominator kita adalah 10. 10 ini adalah 1 over 10 lah. 1 darab 10x tolak 1 kuasa 2 adalah 10x tolak 1 kuasa 2. 10 darab 1 is 10. Alright, kalau you perhatikan kedua-dua yang ini, okay, you boleh you akan dapati bahawa ini adalah bahagian constant. Kenapa dia bahagian constant? Because tidak ada x di sini. Semuanya nombor. 1 is nombor, 10 is nombor. Ini adalah 1 over 10. So dia bermaksud ini nombor ini dalam bentuk fraction. Alright, dalam bentuk fraction. Ini adalah variable. Kenapa ianya variable? Because di sini ada satu variable x. So dia terbahagi kepada dua bahagian. So bila you dah pecahkan begini, so you akan mudah untuk kenal pasti bentuk persamaan yang ini nanti. Ini adalah saya rearrange 1 per 10 10x tolak 1 kuasa 2. Alright. So kalau you nak tengok equation pattern dia, sekarang dia sudah jadi mudah. Y equal to, right, a u power of n. Kenapa saya guna a u power of n? Sebab ini adalah saya anggap sebagai satu persamaan yang sukar. Okay. So analyze power of n. Apakah power untuk persamaan ini? Power dia adalah 2. Tengok which one is u. Alright, 2 ni dah out. 1 per 10 10x tolak 1. Di antara dua yang ini, which one is u?
U ini kita akan rujuk kepada apa jua equation yang duduk dalam bracket. So secara mudah yang sekarang kita define terus U kita sekarang adalah 10x tolakkan dengan 1. Alright. Yang terakhir A. A is constant. This is constant. Which one constant kita sekarang? Alright, yang masih tinggal kawan ini sajalah. Ini adalah constant, nombor. Alright, satu nombor yang akan menjadi pendarab pada akhirnya nanti. Alright. Gunakan kaedah yang sebelum ini yang saya bagi tahu. Alright. Kita akan differentiate U terhadap X terlebih dahulu. Du over dx. Kenapa differentiate terhadap X? Because variable yang ada di sini adalah variable X. Right? 1 darab 10, 10 X. 1 tolak 1, kosong. Right? Gunakan power rule. Differentiate terhadap X satu ini. Dalam satu ni ada X tidak? Tak ada. Automatic akan jadi kosong. So du over dx kita sekarang adalah 10. Kenapa 10? Because yang ini x power of 0 is equal to 1. You letaklah nombor apa pun dalam x, bila kuasakan dengan kosong, jawapan dia adalah 1. Dah settle. Okay, tengok bentuk persamaan dia. Penyelesaian dia. Right? dy over dx ini adalah untuk extended power rule menyatakan bahawa n darabkan dengan a, n ni kena tolakkan dengan 1 multiply by du over dx. Okay, semua ni variable ini adalah variable, right? Variable. Semua yang ini, nilai yang ini ada duduk dalam soalan. Apa dia n? N kita kena pasti dia adalah 2. Apakah constant A? Constant A adalah 1/10. Apa dia U? U sudah kita define. Apa jua equation duduk dalam bracket, iaitu 10x tolak 1. Apa dia U? U adalah 10x tolak 1. Apa dia du over dx? Du over dx adalah U yang telah kita differentiatekan terhadap x, yang mana 10x tolak 1. Tadi jawapan dia adalah 10. Masukkan semua persamaan yang ini, nilai yang ini ke dalam persamaan. Bagi jawapan untuk extended power rule. N kita adalah 2. A kita adalah 1/10. U is U lah. Okay. N kita adalah 2. Tolakkan dengan 1. Du over dx nilai dia tadi adalah 10. Alright. Right. Kita boleh simplify. So kita akan dapati bahawa jawapan akhir kita adalah 2 U kuasa 1. Now, jawapan yang ini kita tak boleh kekalkan bentuk begini, sebab ini dalam yang ini sekarang, this is dalam function of U, sebab dia follow this one, right? Ini masih lagi dalam function of U. Soalan asal dia duduk dalam function of X. So daripada function of U yang asal function of X, so function of U yang ini sekarang kena tukar balik ke dalam function of X. Dia mudah saja. Alright. 2. Apakah nilai U yang telah kita define pada awal tadi? U adalah 10x tolak 1. Tadi kita tukar 10x tolak 1 sebagai U. Sekarang kita tukar balik U itu kepada menjadikan U itu sebagai 10x tolak 1. So ini adalah jawapan akhir yang sepatutnya kita dapat. Alright. Untuk penyelesaian dengan menggunakan extended power rule, atau this is dy over dx, therefore dy over dx, atau you boleh tulis dia sebagai kalau you nak simplify kan lagi boleh darab masuk saja. Baik. 20x tolakkan dengan 2 pun boleh, tapi saya advise hanya setakat ini sahaja. Okey, untuk mengelakkan kesilapan.